Dalam sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang baru sahaja berlangsung, pemimpin negara ASEAN membuat satu komitmen untuk beralih daripada kebergantungan kepada dolar Amerika dalam transaksi dan juga perdagangan antara negara-negara di rantau ini. Dan dalam masa yang sama, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School, menyatakan bahawa ketika ini untuk perdagangan mata wang yang digunakan 74% adalah dolar Amerika di rantau Asia, manakala selebihnya di peringkat global adalah 79%. Jadi angka antara 74 dan 79 itu menunjukkan jauh lagi perjalanan untuk kita bebas ataupun kurang kebergantungan kepada dolar Amerika. Dan ketika ini kita bersama-sama sendiri dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Dan Doktor, kita mulakan dahulu untuk memahami apakah yang dimaksudkan dan signifikasi keputusan yang telah dibuat ini beralih daripada dolar Amerika, dan ketika itu merupakan currency atau mata wang yang paling banyak digunakan di dunia. Apakah impak dan juga signifikasi keputusan ataupun deklarasi pemimpin ASEAN ini? Ya, terima kasih Irfan. Jadi kalau kita tengok statistik kan, apabila dirujuk kepada Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF, kalau kita tengok kebergantungan dolar dalam bentuk rizab pertukaran asing Bank Pusat dah turun daripada 70% 10 tahun dulu, 20 tahun dulu kepada 50%. Dan bahagian Amerika Syarikat dalam output ekonomi dunia dan juga bahagian perdagangan global, sumbangan Amerika Syarikat kepada global sebenarnya dah menurun. Kalau perdagangan global tu hanya 11% saja. Namun apa yang menariknya ataupun semua yang harus faham, walaupun sumbangan Amerika Syarikat kepada ekonomi global semakin menurun, tetapi dolar itu masih lagi kuat cengkamannya. Perdagangan pertukaran asing masih lagi menggunakan 88% dolar. Dan kalau kita, seperti yang Irfan sebut tadi, impos perdagangan di rantau Asia Pasifik ni masih lagi 78%, dan juga seluruh dunia bank masih lagi menggunakan 60% untuk semua deposit dan pinjaman antarabangsa menggunakan US dollar. Oleh itu apabila kita menyebut tentang sekarang ni ura-ura untuk ASEAN untuk tidak lagi bergantung kepada dolar AS, saya melihat ini bukannya untuk secara total tidak lagi bergantung, tetapi meneroka peluang untuk sekurang-kurangnya dalam perdagangan antara negara anggota ini tidak terlalu bergantung semata-mata kepada dolar AS. Dan juga bukan setakat perdagangan, saya lihat ruang yang lebih orang kata besar juga orang kata pemberian hutang ataupun bantuan hutang yang Datuk Seri Anwar juga ada menyebut mungkin ada patut wujud satu alternatif kepada monetary fund ASEAN monetary fund untuk membolehkan apabila negara kita ataupun negara mana anggota melakukan pinjaman tidak akan terkesan kepada spekulasi yang menyebabkan tiba-tiba dolar Amerika menjadi lebih kukuh, menyebabkan kita terpaksa membayar dengan lebih tinggi. Itu yang saya lihat memang kita masih lagi bergantung kepada US dollar, tetapi sekurang-kurangnya ada alternatif untuk menggunakan mata wang sendiri, dan teknologi telah memungkinkan ini boleh berlaku melalui mata wang kripto dan juga teknologi blockchain. Tetapi Doktor, berdasarkan kepada sejarahnya, kebergantungan kepada dolar Amerika adalah kerana kekuatan yang berpanjangan. Tapi dalam konteks seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri, bahawa mata wang di negara-negara antara ASEAN ini akan saling digunakan antara satu sama lain. Jadi persoalan kita bangkitkan berkenaan dengan kekuatan mata wang tersebut, kerana ketika COVID-19 hanya Singapura yang mampu mempertahankan nilai mata wangnya, sebaliknya negara-negara lain susut dan jatuh nilai. Jadi adakah itu akan memberikan impak yang tidak dijangkakan ataupun lebih cenderung kepada negatif sekiranya usaha ini teruskan untuk jangka masa panjang, Doktor? Ya, kalau kita lihat sejarah kenapa seluruh dunia bergantung kepada dolar Amerika Syarikat, sebenarnya berpunca daripada krisis, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, perjanjian Bretton Woods yang telah menyandarkan mata wang dunia kepada dolar Amerika Syarikat dan juga mata wang dolar Syarikat ditambahkan kepada emas. Dan itu yang berlaku apabila berlaku satu krisis yang amat besar seperti Perang Dunia Kedua, tiba-tiba dolar dijadikan satu mata wang utama dunia. Dan apabila kita lihat pandemik COVID-19, itu pun merupakan satu krisis. Dan di situ saya lihat ianya boleh menjadi pencetus untuk negara-negara anggota ASEAN untuk memikirkan adakah kita harus terus dengan status quo menggunakan dolar AS sebagai medium pertukaran untuk perdagangan, ataupun sebenarnya kita ada alternatif lain supaya jika berlaku lagi krisis seperti ini kita tidak akan terkesan teruk seperti banyak negara yang Irfan sebut itu, hanya negara tertentu saja tidak terjejas teruk.
Oleh yang demikian, adakah kita akan menyandarkan nilai mata wang ini kepada aset tertentu seperti emas sebagai contoh dalam konteks ASEAN Plus 3, Doktor, ataupun kita akan sandarkan kepada mata wang negara ekonomi terbesar seperti renminbi daripada China, Doktor? Okey, kita bukan negara pengeluar utama emas dan kita juga tidak ada reserve emas yang tinggi seperti negara Amerika Syarikat dan lain. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ada peluang untuk mewujudkan satu mata wang daulat yang dipanggil Central Bank Digital Currency (CBDC) yang telah diperkenalkan oleh banyak negara, dan China juga telah orang kata melakukan eksperimen di beberapa provinsi di negaranya untuk melihat keberskanan, dan bank negara juga telah membuat orang kata kajian dengan Australia, Singapura dan South Africa, Projek Durban, untuk melihat kemungkinan menggunakan mata wang kripto yang berdasarkan kepada blockchain teknologi tetapi dijamin oleh kerajaan untuk masuk perdagangan antara negara-negara tersebut. Oleh itu saya melihat memang ada kemungkinan mata wang kripto boleh digunakan sebagai alternatif untuk perdagangan antara negara anggota. Adakah ia akan disandarkan kepada emas? Saya melihat tidak semestinya, tetapi boleh disandarkan kepada mana-mana komoditi yang diterima oleh negara-negara anggota. Mungkin kita boleh sandarkan pada minyak sawit yang satu komoditi yang kita boleh kawal dan juga pengeluar utama. Dan di situ apabila ia disandarkan pada komoditi tertentu, ia boleh mengurangkan spekulasi, ia boleh menstabilkan mata wang tersebut, dan ia juga boleh memastikan dengan apa teknologi kripto blockchain teknologi itu memastikan tidak berlaku shadow ekonomi dan juga pengubahan mata wang. So itu yang saya lihat kelebihannya kalau mata wang seperti ini diperkenalkan kemudian.